بسم الله الرحمن الرحيم. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrayn lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allahi wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Malik. Artinya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitulah kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua pusaka ilmu, iaitulah Quran, kitab mukjizat yang diwahyukan kepadanya, dan hadis-hadis merupakan ucapan, amalan dan pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mengajar bagaimana beramal dengan Quran, dengan kitab Allah. Kedua-duanya adalah pusaka ilmu yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi jaminan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa umatnya tidak akan sesat walaupun dia sudah mati, dia meninggal dunia, selagi umatnya berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam tidak meninggalkan pusaka yang bersifat harta, yang bersifat benda. Termasuklah nabi-nabi di zaman dahulu. Di antaranya Nabi Sulaiman alaihi salam yang memerintah dunia, kerajaan yang paling besar dalam sejarah manusia sejak Nabi Adam sehingga hari kiamat. Menguasai manusia, jin, binatang, burung yang terbang di udara. Walaupun kerajaannya besar, ada kota dan istana yang hebat, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala hilangkan kesan kebendaan yang dibina oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Termasuklah tidak ada benda yang bersifat rumah, harta, emas, perak, permata yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pusaka. Pusakanya ialah ilmu yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipelihara oleh Allah, di mana Quran tidak boleh dikelirukan sekali-kali. Bukan saja bacaannya, termasuklah tafsirannya. Kalau ada orang cuba nak mengelirukan, akan didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada orang buat hadis palsu, hadis yang direka-reka, ulama-ulama mengkaji hadis-hadis ini sehingga diketahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak sahih. Di antara yang tidak sahih ialah hadis maudhu' yang direka oleh orang yang tidak dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didedahkan di dalam kitab-kitab. Maka mazhab-mazhab yang muktabar di dalam Islam adalah mazhab yang berpandu kepada Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada mazhab di kalangan sahabat, tabi'in dan ulama-ulama yang kemudian. Yang kita tahu hanyalah 4 mazhab saja, iaitulah Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Di sana ada mazhab-mazhab yang kita tidak tahu. Mazhab sahabat, mazhab Abdullah bin Abbas,
mazhab Abdullah bin Umar, mazhab Abdullah bin Amr bin As, mazhab Mu'ad bin Jabal, dan lain-lain lagi. Dan di sana ada mazhab ulama-ulama tabi'in. Di antaranya Az-Zuhri, Sa'id bin Musayyab, Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri, lain-lain lagi. Ini adalah mazhab-mazhab. Mazhab-mazhab yang kita anggap mazhab itu pak saja. Banyak mazhab. Di antara mazhab Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil. Ada mazhab dia dalam ilmu fiqh yang lain dengan mazhab 4. Muhammad bin Sirin, itu lain daripada mazhab 4. Ini dulu para imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Dulu lagi. Syafi'i tak ada lagi. Hanafi, Maliki, Hambali tak ada lagi. Di mana Abu Hanifah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ini di zaman yang kemudian. Kemudian dulu lagi ada mazhab-mazhab yang tidak dibukukan, yang tidak ditulis di dalam kitab-kitab secara tersendiri. Kerana di masa itu masa tidak ada kertas. Kertasnya tidak ada. Ditulis pada tulang, pada berulang, menyebabkan riwayat-riwayatnya hilang. Walaupun demikian, ada di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir, syarah-syarah hadis, syarah-syarah tafsir, menghuraikan mazhab-mazhab ini yang boleh dikaji semula. Dan di sana ada mazhab-mazhab yang tidak dianggap daripada mazhab 4. Di dalam mazhab 4 juga, Imam Nawawi adalah mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Al-Jassas mujtahid dalam mazhab Maliki. Muhammad bin Hasan al-Syaibani, Abu Yusuf mujtahid dalam mazhab Hanafi. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim mujtahid dalam mazhab Hanbali. Ini adalah mazhab-mazhab. Setengah tu dia menafikan mazhab-mazhab yang lain. Mazhab dia saja betul, Syafi'i saja betul. Tidak boleh. Tak boleh kata begitu. Di sana ada perkara yang tidak ada khilaf. Sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, haji, arak, judi, zina adalah haram. Ini tak ada mazhab. Semua mazhab sama saja. Perkara yang ada nas. Di sana ada perkara yang nasnya umum. Umum nasnya. Menyebabkan ulama-ulama berbeza pendapat dalam menafsirkan nas yang umum ini. Di antaranya perkara yang tidak ada nas, menyebabkan ulama juga berbeza pendapat di dalam ijtihad. Dan Nabi SAW bersabda, man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Sesiapa kalangan ulama yang berijtihad, dia betul, dapat 2 pahala. Sesiapa yang berijtihad, dia salah, dapat 1 pahala. 1 pahala. Kita kena sedar, bukan semua yang ada mazhab Syafi'i betul. Bukan ada mazhab Maliki betul. Ada dalam mazhab Hambali betul. Ada yang silap dalam perkara ijtihad, kita tak tahu. Dan kita ikut sajalah dalam perkara yang tidak ada nas, yang tidak ada nas. Dan di sana ada juga mazhab-mazhab yang dia anggap tidak muktabar. Mazhab ini tidak muktabar. Dia anggap sebagai orang Islam. Dalam ahli sunnah, mazhab Zahiri, Az-Zahiriyah. Ini mazhab yang tidak muktabar. Az-Zahiriyah, mazhab Az-Zahiri. Di antara pemimpin ialah Muhammad bin Hizmin, Ibnu Hizmin, seorang mujtahid yang besar. Daud bin Ali Az-Zahiri. Ini ulama-ulama yang mujtahid dalam mazhab Az-Zahiriyah, walaupun tidak muktabar di dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dan di sana ada juga mazhab-mazhab yang dianggap daripada orang Islam. Kita anggap dia salah, tapi Islam lagi. Kan dia berpegang dengan rukun-rukun Islam. Rukun Islam dia pegang lagi. Di kalangan Syiah ialah mazhab Imamiyah dan Zaidiyah. Ini Islam. Jangan kata kafir, tak boleh kata kafir, tak boleh. Dia salah, tapi Islam. Khawarij, mazhab Ibadi. Ibadi ini juga adalah orang Islam. Dia Khawarij. Khawarij ialah yang lawan Sayyidina Ali. Dia lawan Sayyidina Ali, berperang Sayyidina Ali. Dia anggap min ahli Islam. Daripada orang Islam.
Orang tanya Sayyidina Ali, siapa Khawarij? Sayyidina Ali kata, hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita yang melampau terhadap kita. Uqtuluhum muqbilin watrukuhum mudbirin. Sayyidina Ali kata, perangi mereka kalau mereka angkat senjata. Kalau mereka undur, biarkan mereka lari. Kata Sayyidina Ali, mereka adalah saudara kita. Menyebabkan mereka ni terpencil, duduk jauh daripada Madinah, jauh daripada Baghdad, jauh daripada Dimash, jauh dari pusat-pusat ilmu. Menyebabkan dia mengaji sendiri, maka berlaku ijtihad yang salah. Ijtihad dia salah, tetapi dia anggap dia daripada orang Islam. Dengan sebab itulah mazhab Khawarij Ibadi dibenarkan pergi haji ke Mekah. Mereka pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah siapa hari ini? Di antara Syiah itu ialah Imamiyah dan Zaidiyah. Mereka pergi ke Mekah, pergi haji, tak dilarang. Bahkan ada di antara mereka duduk di Madinah, duduk di Mekah pun tak dihalau. Dia anggap sebagai orang Islam, tetapi pandangan dia salah. Dia kata Imam Mahdi duduk dalam tanah. Imamiyah kata. Nakhawilah kata Imam Mahdi bersembunyi di Gunung Radwa. Duduk Gunung Radwa pasal Imam Mahdi. Dan beberapa masalah fiqh, dia khilaf dengan kita dalam masalah fiqh. Dia pergi haji. Sekarang ni musim haji. Dia pergi haji ke Mekah, mengikut ahli sunnah wal jamaah, pendapat yang muktabar. Orang lelaki yang buat haji dan umrah masa ihram tak boleh pakai kepiah, tak boleh pakai sokok, tak boleh pakai serban. Mazhab Imamiyah buang tukuk bah pun dia buang, tukuk kereta dia buang. Ijtihad dia salah. Dengan sebab itu kita tak boleh kata dia kafir, tak boleh. Ini dia anggap sebagai mubtadi', yang reka dalam masalah agama, silap dalam ijtihad. Adapun mazhab Ismailiyah, Alawiyah, Bayaniyah, Batiniyah, ini kafir, keluar daripada Islam. Di sana ada mazhab-mazhab yang keluar daripada Islam bila menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, menafikan hukum-hukum yang ada nahy yang mutawatir. Nabi kata, kamu tidak akan sesat selepas aku mati selagi kamu berpegang dengan Quran dan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menepati firman Allah Taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maka jika sekiranya kamu bertelengkah di dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, kepada Quran dan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya kamu sungguh beriman kepada Allah dan hari akhirat, itulah penyelesaian yang sebaik-baiknya. Jadi di sana ada mazhab yang dianggap betul, ada mazhab yang salah ijtihad, dia adalah sebagai orang Islam. Ada mazhab yang tidak muktabar, dia anggap sebagai orang Islam. Ada mazhab yang di luar daripada Islam, itu luar daripada Islam. Ini kena faham. Sebabnya terlalu banyak sangat bercakap dalam TV, dalam surat khabar, dalam apa, dalam ucapan bercakap. Setengah yang bercakap tu dia tak mengaji dalam bab ini. Dia tak mengaji dalam bab ini, dia pergi bercakap juga. Dia mengaji bab lain, dia tak mengaji bab-bab mazhab ni, dia pergi bercakap juga. Maka terlajak, jadi punah rana habis. Jadi ini terserah kepada para ulama yang ahli dalam bidang dia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ala innaha satakunu fitnah. Qultu mal makhraju minha ya Rasulullah? Qala kitabullah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum wal faslu laysa bil hazli man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah wa man ibtagha al huda fi ghayrihi adallahu Allah wa huwa hablullahil matin wa huwa adh-dhikrul hakim wa huwa as-siratul mustaqim huwa alladhi la tazighu bihi al ahwa ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء
ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. Artinya, ingatlah, sesungguhnya akan berlaku bencana yang besar. Nabi kata, akan berlaku bencana yang besar. Selepas Nabi tidak ada lagi. Yang paling besar ialah apabila dibunuh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kerana tak puas hati. Tak puas hati pasal projek, pasal subsidi, pasal bantuan. Tak siapa bantuan. Menyebabkan mengamuk. Islam. Tapi lambat siapa bantuan, menyebabkan mengamuk. Latih orang yang dia tak setuju. Satu nama latih orang lain, dia nak orang lain. Menyebabkan berlakunya pemberontakan. Mereka menyerang Madinah. Mengepung rumah Sayyidina Uthman. Rumah Sayyidina Uthman sudah dikepung. Lalu disuruh Sayyidina Uthman letak jawatan. Sayyidina Uthman kata, jawatan khalifah ketua negara adalah pakaian yang Allah Ta'ala beri kepada aku. Sayyidina Uthman kata, aku tidak akan buang pakaian yang Allah Ta'ala beri kepada aku pakai ini. Sayyidina Uthman tidak meletakkan jawatan. Lalu mengikut riwayat, Sayyidina Ali menghantar anaknya Hasan Husin dan beberapa orang pemuda melalui atap, berjangkit di atas atap, dan sampai ke rumah Sayyidina Uthman yang dikepung, minta izin Sayyidina Uthman nak perangi puak yang memberontak ini. Nak perang. Sayyidina Uthman kata, jangan perangi. Aku lebih suka jadi macam anak Nabi Adam yang nak dibunuh oleh adik-beradik dia, dia tak lawan, bunuhlah nak bunuh pun. Bunuh pun Allah Ta'ala akan menentukan akhirnya. Kerana nak memelihara orang Islam, jangan berlawan sama sendiri. Sehingga Sayyidina Uthman dibunuh. Mati Sayyidina Uthman dan dilantik Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah dalam keadaan suasana yang huru-hara. Sayyidina Aisyah, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum tak puas hati dengan Sayyidina Ali, lalu menyusun bala tentera menyerang Sayyidina Ali dengan bala tenteranya. Berlaku peperangan Al-Jamal. Lalu Sayyidina Ali yang handal berperang berjaya mengalahkan pasukan Sayyidina Aisyah, Zubair bin Awam dan Talhah. Zubair bin Awam dan Talhah mati dalam peperangan itu, dan Sayyidina Aisyah ditawan untanya dan dibawa keluar medan perang dan dihantar balik ke Madinah. Muawiyah, adik saudara mara Sayyidina Uthman, bangkit kerana nak tutup bela Sayyidina Uthman. Mengapa Sayyidina Ali tak hukum orang yang bunuh Sayyidina Uthman? Yang dia kata tak boleh dalam keadaan begini. Lalu menyediakan bala tentera berperang. Peperangan Siffin, sesama Islam. Peperangan Siffin. Sayyidina Ali memimpin bala tenteranya dan hampir tentera Muawiyah nak kalah. Nak kalah dengan Muawiyah. Kata Ammar bin As, aku cadang satu cadangan supaya tentera Sayyidina Ali jadi lemah. Macam mana? Ambil Quran yang Sayyidina Uthman baca masa bunuh tu, akad Quran. La hukma illallah. Balik pada Quran. Dia tak orang nak lawan dah akad Quran. Lalu diberitahu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, kalimatu haqqin urida biha batil. Sayyidina Ali kata, kalimatu haqqin, balik pada Quran tu betul, tetapi orang yang angkat ni batil. Sayyidina Ali kata tak betul. Dia nak menipu. Sayyidina Ali kata tak, kita kena terima lah. Lalu dibuat perdamaian. Dalam perdamaian ini berlaku penipuan. Menyebabkan sebahagian yang tak puas hati yang Sayyidina Ali lari, lahirnya golongan Khawarij. Satu puak yang penatik Sayyidina Ali, lahirnya golongan Syiah. Menyebabkan berlakunya hadis-hadis maudhu', hadis palsu, reka hadis
Sokong Sayyidina Ali, reka hadis sokong Khawarij, reka hadis pula. Timbul mazhab-mazhab pula, reka hadis sokong-sokong mazhab. Maka ulama-ulama menapis hadis-hadis ini. Hadis-hadis ditapis. Ini fitnah yang dialami oleh orang Islam. Walaupun demikian, Allah Ta'ala menyelamatkan kerana ada Quran dan hadis. Akan berlaku bertanya, bencana. Nabi kata, aku bertanya apakah cara untuk menyelamatkan diri dari bencana itu. Sina ditanya Nabi, wahai Rasulullah, macam mana nak selamat daripada bencana itu? Rasulullah SAW bersabda, berpeganglah dengan kitab Allah. Berpegang dengan kitab Allah, balik pada Quran. Baca Quran, faham ayat-ayat Quran itu. Di dalamnya kisah-kisah orang-orang yang dahulu daripada kamu. Dalam Quran ada cerita umat zaman dulu. Umat Nabi-Nabi zaman dulu. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi-Nabi yang lain. Dan umat-umat yang kafir, yang lawan Nabi-Nabi. Kaum Nuh, kaum Ad, yang lawan Nabi Hud. Kaum Samud, yang lawan Nabi Saleh. Puak-puak Babylon yang lawan Nabi Ibrahim. Raja di Namrud. Puak-puak Mesir, Fir'aun, lawan Nabi Musa. Kisahnya ada dalam Quran. Dan berita perkara-perkara yang akan datang sesudah kamu. Quran menceritakan perkara yang akan berlaku. Yang berlaku dalam dunia. Yang berlaku selepas mati. Yang berlaku hari akhirat. Di dalamnya hukum-hukum mengenai apa yang berlaku di antara kamu. Dalam Quran tu ada hukum-hukum. Apa yang kamu buat ada hukum dia. Halal, haram, boleh, tak boleh. Ialah yang menjadi pemutus di antara hak dan batil. Yang menentukan hak mana betul, mana salah. Kalau baloh, tengok Quran. Siapa betul, siapa dia salah. Yang betul, betul lah. Yang salah, kena mengaku salah. Kena bertaubat. Tengok Quran. Jangan degil. Ni kalau degil, salah nak kata betul juga, punahlah. Bukannya keterangan yang olok-olok. Quran bukannya olok-olok. Sesiapa juga dari golongan yang sombong angkuh meninggalkannya. Dengan tidak menurut hukumnya akan dibinasakan oleh Allah. Barang siapa raja ke, pemimpin ke, menteri ke, rakyat ke, orang kaya ke, orang miskin, orang alim yang lawan Quran akan dibinasakan oleh Allah. Dan sesiapa jua yang mencari petunjuk pada yang lainnya akan disesatkan oleh Allah. Barang siapa yang cari petunjuk lain pada Quran, ikut ahli-ahli falsafah, ahli-ahli fikir, ahli politik, ahli ekonomi, yang tak ikut Quran, sesatlah dia. Nabi kata, ialah tali Allah yang teguh kukuh. Quran tali yang teguh dan kuat. Pegang dengan Quran tu. Tak terlucut, akan selamat dunia akhirat. Ialah pengajaran yang kuat. Ialah as-siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Yang kita baca tiap-tiap rakaat semayang. Ihdinas siratal mustaqim. Itu Quran lah. Nak tahu as-siratal mustaqim, tengok Quran. Dengan sebab berpegang teguh kepada ajarannya, hawa nafsu seorang tidak akan terpesong. Manusia ni ada hawa nafsu. Nak tu, nak ni, nak tu, nak ni. Tak puas-puas hawa nafsu ni. Kalau pegang dengan Quran, selamat. Hawa nafsu tidak boleh mendorong kita jadi punah ganah. Kalau salah, bertaubat. Kalau pegang dengan Quran. Ialah kitab yang kalimahnya tidak akan bercampur aduk atau berkesamaran dengan kata-kata makhluk. Quran adalah firman Allah. Bukan cakap-cakap manusia. Firman Allah. Kitab-kitab lain dah bercampur dengan cakap-cakap manusia. Ada seorang pendakwa Kristian daripada Kanada. Kerja dia mengembangkan agama Kristian. Dia kaji Quran, dia kaji Bible, kaji Injil. Dia kaji Taurah, kaji Talmud, kitab orang Yahudi. Dia kaji kitab Wida agama Hindu, kitab agama Buddha. Dia kaji baca-baca kitab-kitab lain tu manusia buat. Bila baca Quran, ini kata-kata Allah. Ini bukan cakap manusia. Menyebabkan dia masuk Islam. Padri-padri pujuk dia.
Jangan tinggal Kristian. Tidak. Aku sudah bertemu dengan yang benar. Hari ini barang siapa yang kaji Quran, termasuk orang kafir. Kaji sungguh. Di antaranya kaji nak lawan. Bila kaji-kaji masuk Islam. Dapat hidayah. Dan alim ulama tidak akan puas daripada mengkaji isi kandungannya. Alim ulama tidak puas mengkaji kandungan Quran. Tiap-tiap kali baca Quran, baca ribu-ribu kali pun akan ada ilmu-ilmu yang dapat daripadanya. Quran. Ini mukjizat. Kalau buku lain baca sekali hak tulis, dua kali hak tulis. Quran tidak. Kalau baca acak kali akan ada penemuan-penemuan dalam Quran ini. Bukan saja dalam kitab-kitab tafsir yang sudah dikarang, bahkan dalam perkara-perkara baru akan bertemu ilmu-ilmu dalam Quran. Keindahan dan kelezatan membacanya tidak akan susut atau hilang meskipun ia dibaca dengan berulang-ulang. Kalau kita baca Quran berulang kali, tidak susut ilmu dia. Quran adalah mukjizat ilmu. Dan kandungannya yang menakjubkan tidak berkesudahan ialah kitab yang menjadikan sekumpulan jin semasa mendengarnya tidak tertahan hati lalu menerimanya sehingga mereka memujinya dengan berkata, sesungguhnya kami mendengar bacaan Quran yang menakjubkan yang menunjukkan ke jalan yang benar lalu kami beriman kepadanya. Sehingga rombongan jin yang musafir ke utara, ke selatan, timur dan barat terserempok dengan Nabi SAW balik daripada Ukas. Nabi semayang baca Quran. Nabi tak nampak kerana mereka makhluk gaib. Mereka dengar Quran yang dibaca. Mereka dengar, mereka mengelilingi Nabi yang sedang baca Quran semayang. Menakjubkan, menyebabkan mereka beriman kepadanya. Jin yang masuk Islam. Masuk Islam bila dengar Quran. Sesiapa yang memperkatakan sesuatu dengan berdasarkan kitab ini, benarlah perkataannya. Barang siapa yang bercakap, yang berucap, yang membuat kajian, apa saja kajiannya, bukan saja ilmu agama, termasuk ilmu dunia. Ilmu dunia pun tengok Quran, buat kajian, benarlah kajiannya. Kalau buat kajian bercanggah dengan Quran, menandakan salah. Kajian dia salah. Di antaranya benda yang penemuan baru tentang angkasa lepas. Peredaran matahari, bulan, bintang-bintang cakrawala. Ahli-ahli sains buat kajian, pandangan dia begini. Quran lain pada dia. Dia kata dia betul. Hari ini ada alat-alat yang canggih, yang moden, dapat mendekatkan perjalanan bintang matahari. Mereka dapati betul dengan apa yang ada dalam Quran. Sesiapa yang beramal dengan ajarannya diberikan pahala. Barang siapa yang beramal dengan ajaran Quran dapat pahala. Baca pun dapat pahala. Baca dapat pahala, beramal dengan hukum dia dapat pahala. Dan sesiapa yang membuat keputusannya berdasarkan hukumnya, adillah keputusannya. Barang siapa yang buat sesuatu keputusan tepat dengan Quran, adil keputusannya. Dan sesiapa yang berdakwah supaya orang ramai menurut ajarannya, sudah tentu diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Barang siapa yang berdakwah, mengajak orang mengikut Quran, maka dia telah mengajak ke jalan yang betul. Kalau bercanggah dengan Quran, salahlah jawabnya. Benar menepati Quran, betullah jawabnya. Dalam masalah ketuhanan, masalah perkara yang gaib, masalah politik, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah perlembagaan, masalah undang-undang, Quran adalah betul. Selepas perang dunia yang pertama, yang mengorbankan juta manusia, bukan perang dunia kedua, yang pertama, perang hebat. Ahli-ahli falsafah, ahli-ahli undang-undang mengadakan persidangan di Belanda. Nak buat satu undang-undang antara bangsa yang berkait dengan hubungan di antara negara. Mereka tak berjumpa punca. Macam mana nak buat undang-undang ni?
sehingga mereka baca terjemahan Quran. Bila baca terjemahan Quran, baru boleh buat undang-undang antarabangsa. Cumanya hak yang degil-degil juga tak mahu mengaku dia lemah. Yang tak degil dapat hidayah beriman, nak kaji apa saja dalam masalah ekonomi. Kita melihat hari ini komunis hancur lebur, sosialis juga hancur lebur, kapitalis sedang menghadapi hancur. Amerika terpaksa menangguhkan kerja, hampir juta tak boleh kerja, tak boleh bayar gaji, berhenti dulu sekejap kerana mengalami masalah ekonomi. Ekonomi liberal kapitalis gagal, tak berjaya. Quran menunjukkan jalan yang betul dalam masalah ekonomi, masalah kewangan, masalah apa saja. Quran adalah benar. Quran adalah mukjizat ilmu. Maka kita orang Islam sudah tentulah wajib kita beriman kepadanya, dan kita kena rujuk balik kepada Quran melalui ahli-ahli ilmu, orang yang tahu berkenaan dengannya. Wallahu alam.